Kita semua suka mengembara kan? Tak kisahlah balik kampung ke, pergi bercuti ataupun outstation untuk kerja. Boleh kata hidup kita ni memang sentiasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi, cuba kita tengok sekejap ilustrasi yang menenangkan ini. Ia buat kita terfikir kan, apa sebenarnya beza antara kita sekadar bergerak dengan sebuah perjalanan yang betul-betul bagi kesan ke hati kita? Ini dia persoalan utamanya. Adakah kita cuma fikir pasal tempat yang kita nak tuju, atau sebenarnya niat kita, tujuan kita memulakan langkah pertama tu yang menjadikan keseluruhan pengembaraan ni lebih bermakna. Jom kita rungkai sama-sama. Sebenarnya kan, untuk sebuah perjalanan yang ada tujuan yang mendalam ni, ada satu konsep yang sangat istimewa. Ia bukan sekadar melancong biasa-biasa. Dan perkataan itu ialah rehlah. Mungkin ada yang dah biasa dengar, mungkin ini kali pertama. Rehlah inilah yang sebenarnya boleh mengubah cara kita memandang setiap kembara yang kita lalui. Jadi, apa sebenarnya maksud rehlah ni? Jom kita cuba fahamkan maknanya dengan lebih mendalam sikit. Secara ringkasnya, rehlah ni adalah kembara yang ada misi. Tapi, misinya bukan untuk kumpul likes dekat media sosial, tapi untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya macam kita berjalan untuk cari ilmu baru, untuk kuatkan balik iman, atau sekadar ambil masa untuk mengagumi alam ciptaannya. Konsep ni bukanlah benda baru tau. Ia dah ada berakar umbi sejak zaman dulu lagi. Sampaikan ia dirakamkan dalam Al-Quran. Petikan dari surah Quraisy dilah buktinya. Ayat ni secara spesifik merujuk kepada kaum Quraisy di Mekah. Perjalanan dagang mereka setiap musim sejuk ke Yaman dan musim panas ke Syam itu bukanlah untuk suka-suka. Ia satu misi ekonomi yang sangat penting untuk pelangsungan hidup mereka. Setiap perjalanan tu ada tujuan yang jelas. Persoalannya bagus. Kalau saya pandu kereta ke bandar sebelah semata-mata nak minum kopi, itu dikira rehlah tak? Nampaknya tak semudah tu. Ada syaratnya. Mengurut pandangan ulama, untuk sesuatu tu dikira sebagai perjalanan yang signifikan, jaraknya mestilah sekitar 2 marhalah atau lebih kurang 91 km. Kenapa ada jarak minimum pula? Tujuannya adalah untuk membezakan antara perjalanan harian kita dengan sebuah pengembaraan sebenar yang perlukan usaha dan persediaan yang lebih rapi. Okey, kita dah faham maksud dan syaratnya. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang paling praktikal. Macam mana kita nak laksanakan rehlah ni dengan cara yang terbaik? Di sinilah adab-adabnya memainkan peranan. Visual yang comel ni memang kena sangat dengan mesejnya. Sama macam budak-budak ni beratur elok sebelum naik bas, begitulah juga kita. Setiap pengembaraan yang hebat mesti dimulakan dengan adab dan niat yang lurus. Kalau kita tengok senarai ni, mungkin nampak macam banyak. Tapi jangan risau, sebenarnya kita boleh pecahkan pada 3 fasa utama. Senang nak ingat. Fasa pertama, persediaan rohani. Betulkan niat kita dan mulakan dengan doa. Macam kita set GPS spiritual kita. Fasa kedua, tingkah laku luaran. Kita pilih destinasi yang baik, jaga penampilan dan cara kita bergaul. Ini pasal macam mana kita nak jadi tetamu yang baik di tempat orang. Dan fasa ketiga, penjagaan berterusan. Solat jangan tinggal dan hati itu sentiasa berzikir. Jadi, ia bukan sekadar satu senarai semak, tapi satu panduan untuk jadikan seluruh perjalanan kita satu ibadah. Jadi, bila kita gabungkan semua ni, niat, syarat dan adab, apa pengajaran terbesar yang boleh kita bawa balik daripada konsep rehlah ni? Inilah dia transformasinya. Dengan amalkan konsep rehlah, percutian kita ke pantai itu bukan lagi sekadar nak lari dari stres kerja. Ia menjadi satu ibadah, satu peluang untuk kita check-in dengan diri sendiri, bukan sekadar check-in hotel. Dan akhirnya, cara kita melihat sesuatu tu akan berubah sepenuhnya. Kita tak lagi asyik tanya, bila nak sampai? Sebaliknya, kita mula menikmati setiap saat. Pemandangan dari tingkap kereta, perbualan dengan kawan-kawan, sampaikan kesabaran masa hadap jam pun dikira. Proses perjalanan tu sendiri dah jadi sebahagian daripada destinasi kita. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita fikirkan sama-sama. Untuk perjalanan kita yang seterusnya, tak kisahlah rentas negeri ke atau setakat ke pejabat, apakah satu niat kecil yang boleh kita pasang untuk jadikan ia lebih bermakna? Mungkin niat untuk cari rezeki yang halal atau untuk belajar sesuatu yang baru sepanjang jalan. Kerana dengan niat yang betul, setiap langkah adalah sebuah pengembaraan.